Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam video kali ini, di mana video kali ini adalah kesinambungan daripada episod akhir yang lalu. Dan jawapan yang membuka persoalan selama ini, apakah kata kunci kali ini dapat menjawab persoalan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan lihat nanti. Bagi sesiapa yang telah mengikuti siri sebelum ini dari part 1 hingga 5, terima kasih aku ucapkan banyak-banyak kepada penonton-penonton yang tercari-cari jawapan kepada soalan. Video kali ini adalah mencari jawapan apa yang bermain dalam fikiran korang. Semoga jawapan ini dapat membantu korang yang masih dalam kecelaruan. Kepada penonton-penonton, semoga berada dalam sihat-sihat selalu dan dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bagi jawapan episod yang lalu, refleks adalah perkataan kepada bayangan atau pantulan dari cahaya yang dipantulkan oleh sesuatu kepada objek yang mengeluarkan cahaya seperti matahari. Jawapan daripada soalan siri 1 hingga 5, episod akhir adalah merujuk kepada bulan. Kenapa bulan? Sebab bulan adalah sebahagian daripada bumi dan juga matahari. Kedua-dua objek ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan itu mempunyai peranan kepada kehidupan manusia dan juga kehidupan lain. Kita tidak boleh tolak secara mentah-mentah, oleh kerana peranan dan juga sifatnya itu sudah semula jadi ciptaannya. Maka segala apa yang diciptakannya itu harus kita percaya kerana itu sebahagian daripada zat darinya. Planet-planet lain sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sebagai penghias di langit serta bintang-bintang dan lapisan demi lapisan. Segala yang dihias itu bukanlah sekadar seperti yang kita sangkakan, kerana apa yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala hanya kepada Dialah yang memahami berbanding fikiran akal manusia, dan kita tidak harus menyoal seperti apa yang dikehendakinya. Berbalik daripada refleks tadi, jawapan kepada soalan siri 1 episod akhir part 5, jawapannya adalah bulan, kerana bulan itu antara yang paling dekat dengan bumi. Oleh kerana sifat dan tujuannya bulan untuk menerangi malam hari. Dari mana bulan dapat refleks berbentuk bulan sabit itu? Untuk itu kita harus memadankannya dengan menggunakan cara seperti terdapat dalam firman-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malam dan siang, timur dan barat, langit dan bumi, Adam dan Hawa, bulan dan bintang. Kedua-dua perkataan membawa perkataan berlawanan dan berpasang-pasangan. Oleh demikian, kita harus memadankan dua bahagian bentuk bulan sabit kepada dua bahagian yang sama bentuk, imej pada refleks bahagian yang ada pada bulan. Kita padankan sama bentuknya mengikut fasa-fasa yang serupa bentuknya. Bulan ada berapa fasa? Bulan ada 8 fasa yang berubah-ubah mengikut bentuknya. Dia ada kiri, dia ada kanan. Mungkin dalam bulan ini dia sebelah kiri je dia punya refleks. Nanti bulan akan datang dia punya sebelah kanan pula refleks. Itu mungkin fasa-fasa dia lah yang berlaku. Jadi kita harus padankan mengikut saiz refleks itu, kedudukan yang sama, dan kemudian kita cantumkan. Nanti kau nampaklah bentuk bumi itu macam mana. Daripada refleks kita akan mengetahui
bentuk dan fizikal bumi itu. So, untuk mengetahui keberadaan planet-planet berhampiran matahari, selain menggunakan teleskop, harus menggunakan cara yang sama seperti melihat bumi melalui refleks di siang hari. Cara ini bukan selalu tercerap oleh sebab pusingan planet-planet dan matahari selalu mengelilingi bumi dan keadaan sentiasa berubah-ubah. Tapi kali ini tidak digalakkan untuk melihat secara terus menerus, iaitu straight focus menggunakan mata telanjang. Cara yang paling baik adalah menggunakan cara alternatif untuk menjaga keamanan mata. Di sini aku akan guna bahan sedia ada, bahan yang tertangkap menggunakan lensa kamera. Apa yang diperlukan adalah kepakaran dalam bidang merakam hingga tertangkap cerapan objek cahaya yang mantul ke hadapan hingga terlihat cahaya yang tepat itu tercerap oleh cahaya membentuk objek hadapan matahari atau persekitaran hadapan sebahagian matahari yang menurut ke hadapan itu. Seperti ini, contoh yang terhasil dalam rimbunan yang redup, ada ruangan cahaya dapat menembusi di celah-celahan rimbunan dedaun. Ada satu kawasan itu lebih luas di celah-celah rimbunan tembusan cahaya menyuluh ke bawah sehingga biasan-biasan cahaya membentuk objek yang tercerap seperti menghantar pesanan. Umpama teknologi hologram seperti menghantar pesanan berbentuk visual. Allah punya teknologi lagi canggih menggunakan zat kalamullah. Untuk mengetahui kedudukan planet, kita kena perhatikan sinaran matahari itu. Ini agak berbahaya lagi. Ingat, jangan lakukan perkara yang membahayakan pada mata. Lakukan seperti tadi, menggunakan alternatif, melihatnya secara terus-menerus bertentangan matahari. Ia boleh membuatkan mata kamu sendiri akan tersilau oleh cahaya matahari. Sekiranya terlalu fokus selama beberapa saat yang agak panjang akan mengakibatkan mata korang tercedera hingga menyebabkan mata seseorang menjadi buta. Sebelum aku masuk lebih mendalam lagi, aku harap jika korang ada kepakaran dalam bidang sains, yang ada kepakaran dalam bidang refleks ini, agar dapat sama-sama terlibat dalam usaha meneliti kedudukan bumi dan matahari yang sebelum ini kita memahami dari sudut sains terdahulu. Berdasarkan refleks ini, cahaya ini terbias pada ruangan yang lebih luas, terbuka di celah-celah tangan pemandu. Cahaya itu memantul garis lurus ke bawah lensa kamera. Apa yang terdapat disaksikan, ada beberapa pesanan visual terbentuk dalam satu cahaya hologram, iaitu cahaya matahari. Kepakaran diperlukan ketika ini untuk memahami refleks yang tercerap dalam cahaya membias, yang di dalam cahaya tersebut terdapat pesanan berbentuk visual. Ini agak rumit sikit, sebab itu perlukan kepakaran, dan kalau penonton-penonton ada kepakaran dalam bidang ini, boleh komen di bawah serta terangkan data apa yang korang dapat. Kalau tanya pada pandangan aku, ada 3 planet. Kalau masuk matahari, ada 4. Jadi objek yang sejajar ini kita panggil fenomena alam yang jarang berlaku, bukan kerap kali,
tapi jarang-jarang berlaku. Dia berlaku kelihatan objek sejajar oleh sebab pusingan planet mengikut garis paksinya. Sekarang kita tengok cahaya matahari lalu bawah sudut steering driver. Matahari sebelah kiri driver, sama ada driver ini left drive atau right drive, tetap cahaya itu left drive. Jadi korang tengok merujuk kepada driver ni jam berapa. Matahari itu tak terlalu tegak atau terlalu condong. Sama ada matahari berada timur atau barat, bergantung pada negara-negara itulah. Waktunya kalau bukan pagi, mesti petang, sekitar 10 hingga 11.30 pagi lebih kurang. Kalau petang, sekitar 4.30 hingga jam 6 petang. Itu pun lebih kurang jarak kedudukan matahari. Kita tengok balik dari sudut suluhan cahaya itu pula, yang seperti cahaya hologram lurus ke depan lensa. Sepertinya planet yang dapat cahaya paling terang yang berwarna biru itu planet apa? Kita tengok sekali lagi. Matahari berada di sebelah kiri windscreen. Cahaya telah menembusi di bahagian lekungan steering. Kena baca kedudukan matahari naik dan kedudukan arah driver. Bukan semua arah driver boleh dapat cahaya matahari macam dalam gambar ini. Foto ni asal dari negara sebelah barat. Katakanlah foto ini dari negara kita. Matahari naik dari sebelah timur. Kita dari highway dari arah utara ke selatan. Kalau tengok kedudukan driver itu, betul lah waktu berlaku ini sekitar 10.30 pagi hingga 11.30 pagi. Pusingan matahari ikut lawan jam. Matahari terbit kat negara kita arah paling timur. Arahnya Tanjung Atiam Lahad Batu, Sabah. Paling tepat lagi, arah terbit di Kepulauan Kiribati, iaitu Kepulauan Australia, naik ikut Ocean Pacific sampai Jepun, turun ke China sampai garis Khatulistiwa Malaysia, barat masuk Indonesia sampai kutub selatan. Matahari buat turning macam nombor 8. Belakang aku ni peta Terra Infinita. Ini luasan kecil. Jangan tengok luaran yang besar tu, kerana dia boleh banyak melancong yang kita agak kurang pasti di situ. Kita tengok bumi kita dululah, kita faham dulu. Okey. Kat sini betul tak kedudukan matahari? Laluan itu adalah nombor 8. Apa yang dia buat kat sini, seperti dalam video peta flat earth, ada bulan, ada matahari. Laluan dia ikut pusingan jam. Okay. Itu dia buat, bukan aku buat, dia buat. Tapi kalau kita tengok ciptaan Allah, pusingan dia semuanya lawan jam. Tak percaya, korang boleh tengok sendiri putaran. Kalau korang jumpa putaran air di sungai ataupun di laut, pusingan dia ikut mana? Lawan jam. Kaabah lawan mana? Lawan jam. Lagi mana lagi? Kau tengok, kau tutup air kat sinki tu, kau tanam tangan kat lubang tu, kau bagi dia penuh, kemudian kau lepas. Kau tengok dia pusing ke mana? Kanan ke kiri? Last. Okay. Kemudian ada lagi pusingan-pusingan lain, cakrawala. Semuanya lawan jam. Nanti korang tengok sendirilah pusingan tu macam mana. Tapi yang diorang buat ikut jam.
Kang itu betul ke tak betul tu? Tak betul lah. Kalau ikut daripada ciptaan Allah, lawan jam lah. Dia pun nak ikut jam. Itu dia nak bagi faham mana tu? Dia nak bagi faham jam ke? Dia nak bagi putar alam? Nak kita faham ikut dia. Kau fikir sendiri. Ni Afrika. Kepulauan kiri Bati sini. Khatulistiwa sini. So dia naik kepulauan itu, dia masuk Ocean Pacific. Kemudian dia naiklah Japan. Dia naik Japan, dia buat turning, dia pergi kat China. Dia terus pergi garisan Khatulistiwa. Yang mana kalau kita tengok dalam peta globe, sekarang ni kita lah antara negara yang paling dekat dengan garisan tersebut. Bila kita tengok kat situ, sebenarnya peta globe tu pun tak betul. Kedudukan dia salah. Sebab apa? Sebab tiket flight tu, kalau korang beli tiket flight, korang pergilah ke mana-mana, tak percaya tanyalah kepada yang pernah travel ni, ada tak diorang punya jarak penerbangan tu jauh, tapi kalau tengok balik dalam peta globe, dekat je. Contoh, negara yang mempunyai dataran yang tanah di hujung bahagian lekungan bawah bumi berhampiran dengan tanah negara lain, kenapa tak boleh pergi cross? Nampak macam dekat. Kenapa kena nak ambil transit baru boleh dapat pergi ke negara yang tersebut? Cuba tanya balik, mana silapnya tu? Mesti ada silap kat situ kan. So nantilah dalam episod aku akan bagi keterangan dalam selit-selit nantilah. So kita tengok balik peta ni, pusingan matahari nombor 8. Okey. Dia naik sini, lalu Ocean Pacific, masuk Japan, naik China, turning, pergi garisan Khatulistiwa, dia turun Malaysia Barat yang kita tengok sekarang. Okey, dia turun ke barat, dia naik terbit ikut selatan timur. Timur selatan ke selatan Afrika, sorry. Dia naik selatan Afrika, Afrika sini. So cerita dia macam ni. Dia naik, dia pergi kat Europe, dia turun balik. Begitulah. Nombor 8 je macam ni lah. Okay. So yang dia orang buat tu ikut sini. Sekejap. Kan cerita dia betul tak betul? Siapa yang salah? Siapa yang memesong kat situ? Apa yang dia nak fahamkan kat kita? Apa yang dia nak terangkan kat kita? Jam. Okay. Jam tak payahlah tunjuk pada bulan kat sini. Seolah-olah kau memberi info kepada umum pula tu. Pusingan dia, ya memang kita tahulah bulan dengan bintang tu mengelilingi bumi kan? Tapi ada laluan dia. Bukan yang korang buat laluan macam ni. Betul-betul kau buat pusingan ikut ni. So kalau ikut ni, kau tengok katalah dia naik sini, yang dia orang buat tu, inilah naik ke sini, dia masuk, dia tak ada masuk tau, dia pergi terus sini. Kalau dia katalah ada pusingan dia kat sini pun, dia terbit lah, nampak macam sini pun di sini. Dia terus masuk Afrika. So cerita dia, terbenam dia sebelah mana? Cuba kita tahu. Aku rasa nampak tak betul lah ni. Okay, nanti korang semaklah sendiri. Kalau kita tengok belahan dunia kat mana,
belahan dunia siang dan malam. Itulah belahan dunia, bukan belah macam tu. Okey, belahan dunia siang dan malam. Sini ya. Terbahagi dua. Okey, balik semula cerita reflect tadi. Suluhan matahari ke bawah lekungan steering driver. Cahaya matahari macam hologram terus cerap objek. Okey, maknanya kalau tengok gambar tu, gambar yang ada driver kemudian matahari lalu tu, okey, di pada cakrawala sana tu matahari, kemudian dia punya cahaya menjulur terus memancar ke bumi. Apa yang tercerap adalah objek-objek di hadapan matahari tu ataupun persekitaran matahari itulah, dan yang membiaskan cahaya tu ke bumi. Dalam kepala kita, objek yang hadapan tu mestilah planet-planet. So planet-planet yang jelas berwarna biru itu aku katakan adalah bumi. Bumi mesti ke bawah sikit kan, takkan sejajar. Kita follow plan dulu. Kalau sejajar bermakna bumi sebaris garisan orbit-orbit seperti sains katakan, kecoh lah. Kecoh violet fenomena matahari berlaku gerhana, berlaku persindihan beberapa planet. So di seluruh tu objek yang di hadapan pergi ke bumi. So kita akan nampak terus di mana fenomena akan berlaku gerhana persindihan planet. Dia sejajar kan. So kita yang menyaksikan itu akan nampak lah. Tapi sebalik reflect tersebut seperti gambar yang aku telah siarkan ini. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kita tengok objek berwarna oranye itu nampak macam dua. Sebenarnya yang kenyataan dua objek sama warna merujuk kepada refleks objek hadapan. Kalau dilihat dari arah kita yang sedang melihat gambar ini, kita berada dari sebelah kiri garis lurus yang sejajar hologram. Kenapa aku katakan bumi itu di bawah? Sebab garis jajar. Kedudukan bumi menyaksikan kejadian fenomena alam yang jarang-jarang berlaku. Seandainya jika korang berkata yang kecil itu adalah bumi, seharusnya kejadian fenomena alam ini sepertinya kita sedang menyaksikan matahari gerhana, pertindihan antara beberapa buah planet-planet di depan mata kasar. Tidak memerlukan refleks seperti kita menyaksikan gerhana matahari berselisihan dengan bulan di alam realiti. Jadi seperti mana yang aku cakap tu lah. Ini sebab jika kita menyaksikan, maksudnya kita kalau dah menyaksikan tu kita kat mana kan? Sebab yang kedua adalah pantulan cahaya yang terdapat pada bumi itu terlalu terang. Kalau kita tengok balik kedudukan gambar pertama tadi, warna biru yang terang itu adalah laut dan terdapat kekuning-kuningan dan corak berbentuk. Kelihatan itu adalah umpama tanah di mana tempat kita berpijak sekarang seperti kita lihat di globe yang dilakarkan sebelum ini. Apa pendapat korang yang pakar-pakar dalam bidang ini? Macam mana? Oleh kerana dah cerita matahari, kita cerita fenomena matahari. Siapa biasa tengok matahari 5 atau pelangi berbentuk bulat yang terjadi hanya beberapa tahun, dia akan berlaku. Fenomena itu jarang berlaku kita tengok. Kadang-kadang bulatan pelangi sahaja dari negara luar.
Dia berlaku kadang-kadang. Kadang-kadang sekali keluar sampai nampak 5 matahari. Bagaimana boleh nampak 5 matahari termasuk pelangi? Ini kerana matahari berada tepat di bahagian cembung kubah atau firmament seperti mirror transparent. Betul-betul bahagian paling tepat. Kemudian cahaya suruhan atau cahaya hologram teknologi dari Allah itu menyeluruh ke bumi. Bila cahaya matahari tepat ngam-ngam kena bahagian titiknya, yang keliling cahaya tepat itu bahagian cahaya membias membahagi kepada semua tempat dan akan membiaskan cahaya dari cembung kubah firmament dome selayaknya panggilan nama yang kita faham, memancarkan seluruh tempat kejadian siang. Luasan cahaya itu akan bertemu di laut, dari laut memantulkan kembali bayangan-bayangan matahari semula ke langit dan menyebabkan kelihatan 4 matahari yang terbina bulatan di penjuru-penjuru kubah firmament dan seumpama dengannya. Itulah kejadian bagaimana fenomena alam ini berlaku. Matahari yang lokal tadi berada dalam sirkel pelangi yang membulat. Itulah kejadian dia. Ada satu kejadian matahari fenomena dia berlaku tu, kita nampak sekali 5 matahari, termasuk 5 matahari itu adalah yang lokal di matahari itulah matahari yang sebenar. Yang 4 di penjuru kubah firmament dan dom. Sirkel dia pelangi. Ada tak biasa korang tengok video-video yang diorang siarkan dalam mana-mana lah, mana-mana media sosial yang korang nampak? Itulah bagaimana fenomena matahari berlaku 5 matahari. Ada pula fenomena lebih kurang sama tapi sudut yang lain. Bahagian matahari nak terbenam. Kedudukan matahari yang sama macam tadi, berlaku sudut paling tepat. Bahagian lekungan. Kejadian kali ini sirkel pelangi membentuk spara. Kadang-kadang satu pelangi, kadang-kadang membentuk 2 pelangi. Contohnya macam ni lah. Ini satu pelangi. Kejadian pelangi membentuk lekungan selayak korang faham. Kelihatan pada sudut-sudut pelangi yang cahaya bentuk sinaran terbit matahari. Kelihatan 2 sudut kiri dan kanan bahagian yang lokalnya di dalam kubah itulah. Okay. Dia macam ni. Matahari kadang-kadang satu pelangi, kadang-kadang dapat 2 pelangi. Tapi ada terdapat lagi 2 sinaran cahaya matahari yang membias di sini. Dah nampak tak? Aku rasa korang pernah nampak tu. Fenomena tu berlaku di luar sana lah, bukan di sini. Bermakna matahari dekat dengan bumi. Kalau membentuk 2 sirkel pelangi, bermakna matahari berada jauh sikit dari bumi. Dan matahari itu kelihatan saiznya agak kecil sedikit berbanding satu sirkel tadi. Kedua-dua fenomena ini memang cantik. Jarang berlaku. Kalau sekali berlaku, confirm Pak Saleh rakam. Oh my god, amazing, this is real. Datang seorang dari Pak Saleh. Can you tell me man, what's happened? How can so looking fine? Unbelievable. Oh, macam-macam lagi lah kan. Kalau tengok pom di sini, macam-macam. Pakar ke angkat orang. Kejadian yang macam tu dia rasa macam shock kan? Mungkin terkejut sebab baru pertama kali. Kalau dah biasa tengok mungkin dia selfie je lah. Macam aku tayang tadi lah, buat gaya tadi, mungkin sudah biasa tengok. Kalau yang macam baru pertama kali tu yang macam aku cakap tadi dulu lah.
Tapi itulah dia, fenomena-fenomena ini berlaku. Yang ada tengah-tengah golongan yang tak faham seperti mana yang aku pula ceritakan. Begitulah kejadian dia. So, kena faham betul-betul dengan teliti. So, video kali ini adalah bertopik tentang Netflix lah. Lain-lain tu nanti kita akan bertemu lagi di episod-episod akan datang. Mungkin di tajuk yang lain. So, sampai di sini saja. Jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.